Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbullah Bahri bin Muhammad. Pada hari ini kumpulan 5 UT7 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk pengaruh teknologi terhadap etika. Apakah objektif dari kajian ini? Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor kemerosotan etika yang berlaku di dunia pada masa kini yang berpunca daripada kemajuan teknologi. Selain daripada itu, objektif kajian ini juga adalah untuk menyatakan kesan kemerosotan serta kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan kepada semua golongan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Zakwan bin Azman, nombor matrik 1231192. Okay, baik, pada hari ini saya akan membincangkan persoalan yang diajukan kepada ChatGPT. Jadi soalan kumpulan kami, kumpulan 5 kepada ChatGPT ialah, apakah faktor penurunan etika disebabkan teknologi? Jawapan yang kami dapat daripada ChatGPT adalah, pertama, anonimitas dan kecanduan digital. Penggunaan teknologi yang berlebihan atau kecanduan digital dapat memicu perilaku tidak beretika, terutama di dunia maya. Anonimitas dalam ruangan digital juga dapat mendorong perilaku yang tidak bertanggungjawab. Jawapan kedua diberikan oleh ChatGPT kepada kami adalah perubahan pola komunikasi. Teknologi mempengaruhi cara komunikasi antara individu. Penggunaan singkat pesan media sosial dapat mengubah norma komunikasi tradisional, mempengaruhi etika dalam komunikasi. Alasan kami memilih persoalan tersebut adalah kerana ianya terkait beberapa faktor yang berkaitan dengan pembangunan etika dalam jiwa masyarakat. Tidak dinafikan, perkembangan teknologi digital semakin maju dan sentiasa berevolusi dari zaman ke zaman. Ianya seiring dengan pembangunan masyarakat itu sendiri, ibarat isi dengan kuku. Namun, pengaruh teknologi dalam sedar tak sedar yang menyebabkan pemikiran masyarakat turut berubah sejak pandemik COVID-19 bermula. Oleh itu, wajarlah kita melihat dengan skop yang lebih halus tentang teknologi ini untuk membuat perubahan yang lebih ke arah mencapai objektif tercapai. Dapat juga dikaitkan adalah kerunsingan anak bangsa yang berubah pola komunikasi mereka. Ini dapat kita lihat secara umum bahawa sejak kecil kita dididik untuk mengenal bahasa dan etika perihal bangsa kita sendiri. Namun, kehadiran media sosial yang meluas sedikit sebanyak menghakis nilai dan seni bahasa itu sendiri. Ini kerana wujudnya bahasa pasar serta logat tersendiri dalam setiap jenis platform media sosial. Penggunaannya ketika berkomunikasi dalam platform tersebut sekaligus ia terbawa-bawa kepada penulisan dan bahasa rasmi bangsa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamiza binti Muhammad Razali, nombor matrik 1231189. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan analisis pertama daripada grup saya yang diambil daripada ChatGPT, iaitu anonimitas dan kecanduan digital. Digital ni seperti yang kita tahu adalah satu alat yang sebagai kebergantungan terhadap masyarakat pada zaman kini. Bukan Malaysia saja yang menggunakan digital ni, malah ianya negara-negara lain juga menggunakan digital. Okey, definisi daripada anonimitas dan kecanduan digital. Anonimitas ni adalah tanpa nama ataupun keanamaan, yang di mana dia lebih tertumpu kepada identiti peribadi seseorang. Manakala kecanduan digital pula adalah berlebihan atau ketagihan dalam menggunakan gadget seperti telefon, laptop dan tablet dan sebagainya lah. Okey, dalam penggunaan digital, kita pasti menggunakan satu alat moden yang memudahkan urusan kita dalam mengakses suatu perkara, mencari maklumat, membuat research
membuat kerja berkomunikasi, iaitu alat tersebut bernama internet. Dan apabila kita menggunakan internet, boleh juga berlakunya macam kesalahan ataupun penyalahgunaan dalam menggunakan digital dan internet adalah ada beberapa faktor dalam boleh berlakunya menggunakan internet dan digital ni. Antaranya, pertama adalah game online, kedua adalah aplikasi media sosial seperti WhatsApp, WeChat, Twitter, yang di mana dua perkara tersebut adalah sebagai tempat untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita bukan hanya berkomunikasi dengan masyarakat kita sahaja, malah kita berkomunikasi juga dengan orang luar. Dan seperti WhatsApp, WeChat, Twitter ni juga boleh menjadikan satu platform untuk kita mencari rezeki. Iaitu boleh platform sebagai berjual beli lah. Dan apabila kita macam berlebihan ataupun salah dalam menggunakan perkara-perkara, faktor-faktor ini, ianya lebih melibatkan ataupun yang terjerumus dalam masalah ni lebih kepada generasi yang dalam lingkungan umur 8 ke 12 tahun. 18 ke 20, maafkan saya, 18 ke 25 tahun, iaitu golongan remaja dan golongan belia lebih berisiko untuk menghadapi masalah ketagihan internet ni, terutamanya pelajar-pelajar daripada universiti dan kolej. Okay, seterusnya, apabila kita salah dalam penggunaan ataupun kita terlampau ketagih dalam penggunaan digital ni, ianya akan memberi kesan negatif terhadap diri kita, bukan terhadap diri kita juga, tetapi terhadap orang yang di sekeliling kita. Yang mana kesan negatif terhadap anonimitas dan ketagihan digital ni adalah boleh berlakunya penceraian. Penceraian bukan hanya melibatkan terhadap sepasang suami isteri sahaja, tetapi ianya boleh memberi kesan terhadap anak-anak, yang mana bila anak-anak ni dia berlakunya penceraian, mereka akan sikap mereka boleh berubah, mereka boleh ada macam-macam masalah daripada kesan perceraian tersebut. Di mana di dalam kajian didapati sebanyak 274,000 penceraian dan 156 kes penceraian itu daripada orang Melayu sendiri. Okay, seterusnya adalah love scam. Love scam ni apabila orang yang menggunakan digital ni tapi dia mudah tertipu. Senanglah untuk scammer ni untuk mendapatkan duit. Iaitu di dalam kajian didapati sebanyak 2,498 pada tahun 2016. Lepas tu, yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah sosial terhadap remaja dan belia. Di mana bila kita ketagihan sangat menggunakan digital ataupun internet, membuatkan kita tak nak bersosial dengan orang lain. Boleh jadi kita tak nak bersosial dengan orang lain, membuatkan akhlak kita semakin merosot. Okey, seterusnya, cara-cara untuk mencegah daripada kecanduan digital adalah dengan menetapkan objektif dan matlamat sebelum melayari laman web atau menggunakan dengan mengenal pasti tujuan-tujuan penggunaan mereka, ianya supaya masyarakat tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang memberi kesan yang buruk terhadap diri mereka. Selain itu adalah dengan menetapkan melayari laman web dengan waktu tertentu dan yang perlu sahaja, atau sekadar memenuhi keperluan yang dikehendaki agar tidak melebihi had, dan bagi mengelakkan melayari laman web yang tidak perlu.
Akhir sekali adalah dengan menjadikan ruang cyber sebagai sumber yang berpengetahuan untuk meningkatkan peranan menjadi manusia yang sempurna untuk menambah kemahiran yang diperlukan di dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Wana Ashiki Meti Mazambi. Nombor metrik 12312441. Okey. Seterusnya, analisis kedua daripada jawapan ChatGPT yang telah dianalisis adalah perubahan pola komunikasi. Teknologi mempengaruhi cara komunikasi antara individu. Penggunaan sikap pesan dan media sosial dapat mengubah norma-norma komunikasi tradisional dan mempengaruhi etika dalam berkomunikasi. Teknologi masa kini memberi impak yang cukup besar ke atas cara kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum terciptanya prototipe mesin elektrik, telegraf telah wujud dalam pelbagai bentuk dan rupa. Kod Morse ini masih digunakan sehingga ke hari ini sejak ia mula diperkenalkan. Pilih kata-kata merupakan satu subtopik yang jarang dikaji namun mempunyai keunikannya yang tersendiri. Pemilikan kata atau dalam erti kata lain, pengurangan adalah sebagai salah satu langkah pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Contoh bagi sikat kata adalah dalam satu perkataan itu vokal A, E, I, O, U dibuang dan hanya meninggalkan konsonan sahaja. Oleh sebab itu, kemunculan istilah-istilah baharu yang terbina hasil daripada proses pembentukan kata adalah banyak, terutamanya apabila satu kelompok masyarakat terus dalam kehidupan seharian mereka. Hasil kajian yang dibuat, kita dapat lihat di mana berita harian dan juga sinar harian ada menyatakan mengenai perubahan pola komunikasi. Pemilikan kata yang digunakan dalam pesanan ringkas menyebabkan banyak perkataan dalam bahasa Melayu dipendekkan secara salah. Yang lebih menyedihkan lagi, penggunaannya dalam masyarakat amat berleluasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Hassan dan nombor metrik 1231198. Baik, saya akan bentangkan berkenaan kesimpulan daripada analisis berkaitan dengan tajuk kami. Berdasarkan hasil pencarian, teknologi mempengaruhi cara komunikasi antara individu. Penggunaan teknologi komunikasi seperti media sosial dan gadget telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini dapat mempengaruhi kualiti komunikasi interpersonal dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara langsung dan efektif. Namun, teknologi juga dapat memfasilitasi komunikasi jarak jauh dan memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang-orang yang dari berbagai belahan dunia. Oleh kerana itu, penting untuk memahami dan mengelola penggunaan teknologi secara bijaksana untuk memaksimumkan manfaatnya dan meminimumkan impak negatifnya pada cara komunikasi antara individu. Kesimpulan yang penting adalah perlunya pendidikan etika digital yang kuat.